Hari ini kan Datuk Seri Najib ada mengutarakan kebimbangan berkenaan penurunan kadar pelabur asing Federal Direct Investment ke Malaysia. Pelabur asing hanya ingin melabur di Indonesia, Singapura, Thailand dan Vietnam. Dan Malaysia tidak lagi signifikan. Apa masalah sebenarnya ni, Datuk? Okey. Pelaburan ni, dulu Malaysia ni kita punya foreign direct investment tinggi . Pertama sekali ialah kerana kita mempunyai sebuah kerajaan yang stabil. Kerajaan yang stabil maknanya kerajaan yang tidak goyang. Selama 61 tahun Malaysia merupakan sebuah kerajaan yang stabil sehinggalah rakyat pada tahun 2018 termakan dengan fitnah-fitnah bodoh daripada Pakatan Harapan. Dan bila rakyat termakan lebih kurang 25% pengundi Melayu, kemudian dicampur dengan pengundi bukan Melayu, maka akhirnya kita lihat bahawa kerajaan baru yang dilantik, diangkat oleh rakyat ialah kerajaan yang rapuh. Kerajaan campuran yang datangnya daripada ideologi yang berbeza, daripada ideologi yang berbeza. Itu sebabnya rakyat, khususnya politik negara ini tidak stabil. Dan bila politik negara tidak stabil, secara automatik pelabur akan lari daripada negara tersebut. Itu sebab kita tengok contohnya macam Google, mereka telah lari ke Indonesia. Kita tengok Indonesia hari ini sudah mendapat peluang pelaburan daripada kilang bateri yang besar. Kita juga tengok bagaimana Tesla juga memindahkan kilang mereka pergi ke Indonesia. Dan kita juga tengok macam contohnya Alibaba yang sebelum ini cukup akrab dengan Datuk Seri Najib, yang menjadikan Malaysia sebagai hub ASEAN dia, hari ini telah memindahkan ibu pejabat mereka ke Singapura, telah pergi ke Singapura. Dan kalau kita tengok Hyundai juga telah membuka kilangnya di Indonesia. Saya tak nafikan mungkin ini salah satu daripada polisi Jokowi ni memang tidak popular, tetapi akhirnya berjaya. Saya pernah mengupas di awal Jokowi membuat kenyataan berhubung polisi menghapuskan gaji minima. Memang karyawan ataupun pekerja-pekerja di Indonesia marah bila mana Jokowi memperkenalkan satu konsep menghapuskan gaji minima. Kerana apabila sudah tidak ada peluang pekerjaan, tuan-tuan, rakyat akan sanggup untuk bekerja di bawah gaji minima yang ditetapkan. Itu sebab Jokowi menghapuskan gaji minima, walaupun tidak popular bagi rakyat Indonesia. Tetapi masa tu saya dah nampak bahawa ianya akan menyebabkan pelabur-pelabur asing, foreign direct investment ni akan pergi ke Indonesia. Dan jelas dan nyata kita lihat contohnya macam Hyundai sudah membuka kilang pembuatan kereta mereka di sana. Kalau kita tengok Google sudah memilih Indonesia. Kalau kita tengok Tesla mungkin akan buat dia punya SpaceX Launchpad juga di Indonesia. Kenapa orang berpindah ke Indonesia ni? Salah satu sebabnya, saudara, kerana politik mereka lebih stabil. Kalau kita tengok dari segi Jokowi, bagaimana dia boleh mendampingi musuh dia. Kita tengok Jokowi, dia 2 kali berlaga dengan Prabowo. Tetapi kali ini, tuan-tuan, kita tengok Prabowo telah diangkat menjadi Menteri Pertahanan dia. Tapi apa nak jadi di Malaysia ni, walaupun Muhyiddin, tuan-tuan, dia bekerjasama dengan Datuk Seri Najib untuk membentuk kerajaan baru, malangnya bila dia bekerjasama dengan Datuk Seri Najib, sepatutnya diangkatlah Datuk Najib jadi menteri mentor ke, menjadi penasihat ekonomi ke. Tapi malangnya dia letak Datuk Najib dalam penjara. Itu sebabnya, saudara, politik Malaysia tidak akan stabil. Kerana politik Malaysia tak macam politik yang diamalkan oleh Jokowi. Jokowi dia walaupun
Dia berlaga 2 kali, 2 penggal dia berlaga dengan Prabowo, kan? Tetapi hakikat dia, saudara, kita tengok dia boleh mengangkat musuh dia duduk di tempat yang penting, dan Indonesia hari ini prosper. Indonesia hari ini, saudara, menikmati banyak kelebihan dari segi mata wang. Hari ini mata wang Indonesia kembali mengukuh, dan kalau kita lihat kedudukan politik Malaysia, Indonesia menjadi begitu stabil. Kita tengok 2 anak Jokowi yang bertanding dalam pilihan raya Indonesia juga mendapat sokongan yang cukup baik daripada pengundi-pengundi di Indonesia. Dia punya undi yang dia dapat lebih kurang 90%, tuan-tuan. Ini tak pernah berlaku dalam sejarah. Tetapi kenapa ianya berlaku? Kerana hari ini orang boleh terima politik inklusif yang dilakukan oleh Jokowi berbanding dengan politik dendam yang dilakukan oleh Muhyiddin Yassin. Dan bukan hanya di Indonesia. Kalau kita lihat Grab telah memindahkan ibu pejabat dia di Indonesia, di Singapura. Begitu juga dengan Alibaba juga sudah meletakkan dia punya ibu pejabat di Singapura bersama dengan beberapa syarikat besar lain. Jadi bagi saya selagi kerajaan ini masih diperintah oleh Muhyiddin Yassin dengan mengamalkan politik dendam, dengan menekan musuh-musuh politik dia, dan musuh-musuh politik yang berada dalam keadaan terancam, contohnya macam Zahid Hamidi, dia terancam sebab bila-bila masa je dia pula akan dijatuhkan hukuman penjara, seperti mana Kunan sudah pun dijatuhkan hukuman penjara. Selepas ni kita tengok Aziz Rahim akan berhadapan dengan hukuman penjara. Kita tengok Datuk Seri Ahmad Maslan, Tan Sri Syarif Hamad, kita tengok Bung Mokhtar, ramai lagi. Jadi kalau orang yang amat-amat diperlukan oleh Muhyiddin ni nak disumbat dalam penjara, saya pun tak fahamlah politik bodoh apa yang dilakukan oleh Muhyiddin ni. Engkau hanya ada lebih kurang dalam 111 orang, kemudian dia nak tanam Dato' Najib, dia nak tanam Tengku Nan, dia nak tanam Dato' Zahid, dia nak tanam Mak Maslan, dia nak tanam semua orang yang hari ini menyebabkan dia jadi Perdana Menteri. Ini politik apa yang dia amalkan ni? Itu sebab pelabur-pelabur tak akan datang ke Malaysia, tuan-tuan. Pelabur-pelabur tak akan datang ke Malaysia, dan orang yang menyokong kerajaan Perikatan Nasional ni, dia kena terima hakikat bahawa kerajaan ini akan berhadapan dengan banyak masalah. Pelabur-pelabur daripada Jerman, pelabur-pelabur daripada Perancis. Minggu lepas saya ada jumpa dengan mereka yang bertanggungjawab. Mereka cakap they will never invest in Malaysia unless BN come back to power. Ini apa yang mereka beritahu saya, tuan-tuan. Saya nak beritahu saudara, orang tidak yakin. Bila orang tidak yakin dan kerajaan hari ini asyik sibuk mendera rakan dalam pasukan dia sendiri, jadi macam mana pelabur nak yakin bahawa kerajaan ini akan kekal? Bila mereka tahu bahawa kerajaan akan jatuh bila-bila masa, bila kedudukan majoriti pun sudah tidak ada sekarang, siapa juga yang membuat langkah untuk meninggalkan kerajaan Perikatan Nasional, maka jatuh kerajaan Perikatan Nasional, maka mereka akan tunggu sampai kerajaan bertukar. Barulah mereka tengok kalau kerajaan tu kerajaan PH, saya yakin mereka dah nampak hasil 22 tahun. Jadi nampak gayanya pelabur-pelabur ni dia akan tunggu sehingga Barisan Nasional menjadi kerajaan balik, sebab dia tahu track record Barisan Nasional 61 tahun memerintah negara ni. So frankly speaking, I don't think the investor will come back to Malaysia. Okey, Datuk, berbalik pada federal direct investment ni kan. Sewaktu pemerintahan Datuk Seri Najib Razak amount dia lebih kurang 30 bilion ke 47 bilion setahun Okey, manakala di waktu itu tak betul tu. lebih kurang, ini yang saya dapat daripada perangkat daripada Datuk Razak. Datuk Najib. Datuk Najib. Tak, kena faham. Yang 31 bilion tu,
kan? Itu hanya untuk Aramco. Daripada King Salman masuk ke Malaysia, King Salman bawa Aramco untuk buat rapid pengerang. Itu 31 bilion. Tapi masa dia pergi ke China 2016, dia bawa balik 144 bilion. Second time dia pergi ke China, dia bawa balik lebih kurang 31 bilion untuk bandar robotik. Kemudian dia pergi ke India. Dia pergi ke India 158 bilion lebih. Daripada 158 bilion lebih tu 7 bilion Malaysia melabur di India, tapi baki tu India melabur di Malaysia. Ini belum cerita Jerman, belum cerita France, belum cerita Singapura yang merupakan pelabur terbesar selepas Amerika keluar, kan? Singapura pelabur terbesar, second is China.